Dan sampingan tu kita akan insya-Allah lah beri sokongan doakan kita supaya kita boleh laksanakan banyak lagi program-program ilmu yang betul ilmu ini lah di sini insya-Allah. Cuma bagi orang yang kena ilmu tu jadi exercise sikit lah sebab tinggi untuk orang itu. Mobil-mobil naik ni Allah apa ni baiki balik lah, Allah sembuhkan balik penyakit itu insya-Allah. Kita usin dah bila tengok orang-orang yang dekat umur sikit kata nak mari kok. Nak royak tangga tinggi takut nak mari tu, jadi itu mari dulu kata. Mari dulu tengok dia. Insya-Allah dah. Jadi itu sebagai pengantar sikit. Dah saya pun tak kenal lagi, kenal seorang dulu je sini ni, kenal Pok ni. Kenal apa ni. Dah orang lain tu tak kenal lagi. Jadi insya-Allah kita boleh taruhlah lepas-lepas ni. Kedua, berkaitan dengan program kita ni. Program kita ni seminggu. Dah Ustaz, saya sebenarnya minta Ustaz untuk mari setiap bulan sini. Tapi Ustaz kata dia penuh sangat dah jadual di Kuantan tu. Tambah pula hujung minggu dia belajar sekarang ni. Lagilah tak boleh kita celah masa hujung minggu. Jadi Ustaz kata apa kata kita buat dalam bentuk daurah. Saya mari seminggu ni dia kata jadual seminggu ni seolah-olah setahun pengajian di Kuantan. Sebab kalau pengajian mingguan ni Ustaz hanya mengajar 1 jam je. 1 jam seminggu bayang. Kita boleh penuh lebih kurang 40 jam lah. Kalau kita mari penuh lah. Dan kalau kita tak tidur, maknanya 40 jam tu penuh. Kita dapat manfaat ilmu tu. Tak apalah, kita buat bekalan kelak lagi untuk elok nyatuk dan sebagainya. Jadi itu dia. Keduanya pula kita ambil iuran komitmen RM15. Ustaz tanya dah berapa ambil ni kan tak datang bayar dia tak ambil. Kita alhamdulillah bangunan kita tak sewa dah. Jadi kita ke alhamdulillah di situ. Mari kita ambil RM15 ni hanya sebagai iuran komitmen. Ada pun buku Ustaz boleh kita ambil buku lah. Ni buku hasil tulisan Ustaz sendiri sebagai pemudah kepada siapa-siapa yang nak belajar Quran Hafiyah. Ini secara praktikal ni. Buku ni dan dengan harga RM28. Jadi hari ni siapa-siapa yang nak, dan memang kita nak paksa pun kata paksa lah, kena belilah untuk kita pandang ni lah. Untuk kita main benda ni RM28 lah. Ni kita tak masuk dalam iuran lah, tapi dan pula oleh kerana iuran RM15 ni kita tak sempat sedia makan dia lah. Jadi makan ni kena sendirilah. Kena sendiri. Rasa tak mau jauh, kita ada nasi kukuh bawah, tapi kena bayar lah di kaunter dia tu. InsyaAllah masa rehat kan pukul 10.30 kita sediakan minum lah. Minum sikit lah untuk buat ingat tu dia. Dan program kita kata kita akan habis hari Ahad ni insyaAllah saat hari Ahad ni insyaAllah dari hari ni sehingga hari Ahad. Mungkin hari Jumaat dan Sabtu tu mungkin penuh sikit. Jadi bila penuh, mana-mana peserta awal ni kalau dia nak duduk dalam ni kena mari awal. Sebab kita dalam ni kita hanya boleh muat dalam 30 orang sahaja. 30 orang. Selebihnya kena duduk segel di luar dulu lah. Untuk segel di luar. Kedua sesi kita, sesi pagi 9 sehingga pukul 12. Pukul 10.30 kita rehat sekejap. Salah. Pukul 10 ataupun 10.30 sehingga pukul 11 kita rehat dalam 15 minit itulah kita rehat. Lepas tu kita sambung balik sehingga pukul 12. Lepas tu kita sambung pula alik sesi petang pukul 3 sehingga pukul 5. Maknanya kita semayang asar sini lah. Semayang asar sini. Sebelum sana kita ada solat. Malam, sesi malam kita start selepas maghrib. Mana-mana peserta nak mari semayang sini pun kita semayang sini. Tak, berasa nak semayang di Masjid Jami' pun dekat saja, tak ada masalah. Tak, lepas semayang terus kita akan terus bagian sini sehinggalah pukul 9.30. Sehingga 9.30. Maknanya kita akan berhenti 9.30 baru kita semayang insyaAllah. Ya. Jadi itulah program kita. Di akhir slot mungkin kita Ustaz boleh buka sesi soal jawab sikit lah yang di akhir slot. Ada benda-benda soalan berkaitan dengan daurah kita ni? Tak ada lagi
dia ada paniah. Mungkin nak tanya ustaz tu, saya ni tak apa ni, pemudah cara sahaja boleh. Jadi boleh ustaz? Boleh tak? Jadi untuk tidak membuang masa, kita jemput Fadil Ustaz Zakir. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri dulu dan cerita sedikit sejarah dan juga kepentingan kita belajar dalam bentuk harfiah ini. Fadil tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث. Menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Quran, khususnya ilmu bahasa Arab. Dan yang lebih penting lagi, Quran yang selama ini kita baca, kita nak bagi boleh tahu makna dia. Okay. Kita nak bagi tahu makna dia. Jazakumullah khair pada Ustaz Said yang berusaha untuk membawa sistem harfiah ini ke Kemaman. Mudah-mudahan hari ini adalah sejarah dan tuan-tuan orang-orang yang terlibat dengan sejarah wujudnya harfiah di Kemaman, InsyaAllah. Ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, untuk sesi pertama ni saya nak perkenalkan harfiah. Dan sebelum perkenalkan harfiah, saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muzakir bin Turau. Saya asal daripada Melaka, dan 50 tahun lepas saya lahir. Maknanya sekadar 50 lah. Dan saya punya 8 orang anak. Sorry, silap. 8 orang 8 orang anak. Dan sekarang menetap di Kuantan, Pahang. Dan mulanya saya jejakkan kaki saya ke Kuantan, takdir Allah pertemukan saya dengan seorang sahabat, saudara Ustaz Saleh Wong. Beliau ni adalah penggerak, pendakwah Cina Muslim yang berdakwah di Kuantan. Beliau dah minta tolong saya bantu beliau untuk mengajar saudara baru. Itulah yang menyebabkan saya terdorong untuk datang ke Kuantan. Kalau tidak, saya hanya duduk di Johor Bahru, Melaka, KL. Itu kawasan yang saya, sasaran saya lah. Saya mengajar sebelum tu, saya mengajar di Johor, di KL, di Melaka. Tapi saya rasa puas naik bas 5-6 jam habis masa saya.
6 jam pergi, 6 jam pulang, 12 jam saya habis dalam bas. Saya rasa 12 jam saya buang masa dalam bas. Lebih baik saya duduk satu tempat, saya fokuskan, saya beri 12 jam tu banyak manfaat ni. Takdir Allah tu. Temu dengan Ustaz Saleh tu, Ustaz jom tolong saya. Okay, tak apa saya kata. Tapi volunteer lah, bukan bekerja, sukarelawan. Tak apa saya kata. Sebab saya suka bekerja sendiri. Sebelum saya datang, saya mengaji, saya ni seorang tukang gunting rambut. Saya ni hairstylist orang putih kata. Saya bekerja di Johor Bahru di Singapura. Kerja mendandang rambut. Puas sikit mendandang rambut orang ni. Pergi pagi balik petang malam ni. Puas, pergi kerja balik kerja. Rasanya hidup tu tak ada nikmat. Nak perlukan ilmu. Saya buat keputusan, saya tinggalkan dunia gunting rambut saya. Saya berhijrah ke Negeri Sembilan, ke Ma'had Itibak Sunnah, maktab pengajian Al-Quran yang di sana khusus mengajar terjemah Quran. Di situlah perjalanan hidup saya. Setelah selesai mengaji, baru saya pindah ke Kuantan membantu Ustaz Soleh Wong. Di sana saya mengajar saudara baru semua. Orang Cina, orang India, orang Bengali, orang putih. Mereka tu walaupun tak mahir membaca, masih lagi terbata-bata orang Indonesia kata, masih gagap, masih tak lancar bacaannya, dengan pelat Cina, yang India dengan pelat Indianya. Tapi Alhamdulillah, sudut terjemahan bukan masalah bagi mereka. Mereka boleh terjemah bahasa Melayu dengan fasih. Kalau buka Quran yang Arab tu, boleh terjemah macam baca surat khabar. Tapi prosesnya dalam masa 2 tahun juga lah masa nak bagi boleh tu. Sebab mereka bekerja seminggu sekali. Kalau seminggu satu kali, satu pertemuan sebelah malam tu, malam tu boleh buat lama. Paling lama 1 jam. Lepas 1 jam dah mengarut tu. Ustaz cakap seorang-seorang lah. Jadi saya ambil 1 jam tu waktu yang paling cantik lah. Kalau 1 minggu 1 jam, sebulan 4 jam. Kalau 3 bulan 12 jam. Kalau 6 bulan 1 hari 24 jam. 6 bulan. Kalau 1 tahun 2 hari. Maknanya dalam masa 2 tahun tu dapat menguasai Quran. Maknanya 4 hari ni belajar. Kita ni seminggu. Lama. Tapi kalau dia minta maaf saya tak apa sihat. Batuk. Okey. Jadi kalau pengalaman saya dapati kalau 1 tahun 1 minggu ni padat, tuan-tuan dapat ikuti dengan sempurna, insya-Allah saya rasa asas bahasa Arab, asas Quran, terjemahan tu agak kuat lah. Kalau saya datang sebulan sekali pun boleh support lah, boleh bantu ni. Tapi dengan syarat memang wakafkan diri selama seminggu ni untuk saya canaikan secukupnya. Sungguh-sungguh ni nak bagi drill ni. Tapi kalau nak datang mendengar tak apa. Saya kena angkat tangan beritahu saya dulu. Nak jadi pendengar ke ataupun memang nak belajar betul. Saya nak bagi boleh baca Ustaz. Saya dah habis program ni, saya nak boleh terjemah Quran, baca Quran yang Ayub sila. Saya nak boleh baca Quran, buka Quran yang Arab tu, boleh terjemah macam baca surat khabar. Saya nak bagi boleh tu. Kalau itu harapan ibu-ibu, bapa-bapa semua, saya akan canaikan secukupnya. Tadahkanlah. Kalau saya panggil, datang. Kalau saya suruh, pergi. Suruh baca, baca. Suruh sebut, sebut. Kalau itu yang diharapkan. Tapi rasa takut-takut, malu-malu, tak apa, saya berikan kelonggaran. Tapi terus terang saya katakan, ini peluang hanya sekali. Peluang jarang datang untuk kali kedua. Kadang-kadang ada orang nak belajar, suka, teringin nak belajar, sanggup korban, pergi ke luar negara, package belajar, pergi duduk Yaman sebulan, pergi duduk Mesir sebulan, ada 3 bulan, nak bagi boleh cakap Arab. Harapannya nanti nak boleh baca Quran, terjemah Quran. Seronok. Nak sangat belajar.
Tapi tak boleh juga. Susah dapat peluang tu. Dan ada orang juga peluang banyak. Di sini ada pengajian, di depan rumah ada pengajian, tepi sebelah masjid pun ada pengajian. Banyak sangat pengajian. Tapi minat tak ada. Kecenderungan dalam hati itu tak timbul. Minat ada, peluang tak ada. Peluang banyak, minat tak timbul-timbul. Jadi minat dengan peluang bukan selalu boleh bertembung, ibu-ibu, bapa-bapa semua. Sekali dia boleh tembung, saya berani katakan itulah pertemuan yang pertama dan terakhir. Jadi itu yang saya nak kata. Ini 1 minggu ni, anda yang datang ke sini orang-orang yang Allah pilih. Anda yang datang sini orang-orang yang ada kecenderungan dalam diri, dan Allah lorongkan, Allah mudahkan untuk anda semua datang kemari. Nah, peluang sudah ada, minat dah tersedia. Kalau tak apa-apa kita pupuk dia, kita rawat dia untuk bagi minat terus. Manfaatkan pertembungan ini. Dia berlaku pertembungan hari ini. Minat dan peluang dah berlaku. InsyaAllah manfaatkan peluang ini. Jangan sampai dia terlepas. Harapan saya, target saya, walaupun tak boleh habis 1 juzuk selama 1 minggu ni, tak mungkin habis 1 juzuk, dapat setengah juzuk pun okey. Tapi apa yang lebih penting lagi, bukan banyaknya, bukan hasilnya, tapi kita dah boleh betul. Boleh tahu asas bahasa Arab. Ramai orang boleh cakap Arab, tapi belum tentu boleh terjemah Quran. Belum tentu boleh terjemah Quran dengan baik, dengan laras bahasa yang betul, dengan kehendak bahasa Arab. Dan orang yang boleh terjemah dengan betul, dengan kaedah bahasa Arab yang betul, tak mustahil memungkinkan orang yang boleh terjemah tersebut mampu cakap Arab. Dan tujuan kita bukan nak cakap Arab. Kita cakap Arab dengan siapa? Semua cakap Melayu sini. Lainlah kalau tinggal di Timur Tengah. Kita nak baca Quran ni. Itu masalah utama kita. Kita baca Quran, kita nak tahu makna Quran ni. Kita baca Quran, kita nak faham baca Quran. Dan kita baca Quran, kita nak ikut apa yang Quran arahkan. Itu target utama kita. Jangan jadi burung kakak tua. Ajar good morning, tengah hari pun good morning ya, malam pun dia good morning ya. Sebab sesuai dia. Dia burung kakak tua. Dia boleh, kalau boleh bercakap pun, dia tak ada akal. Dia ada nafsu tapi tak ada akal. Kita manusia ada akal, ada nafsu, dua-dua sekali. Dan Allah beri petunjuk, hudan. Maka kalau kita tak boleh, boleh? Okey. Kalau kita tak boleh baca, tak boleh terjemah, kita lebih teruk daripada burung kakak tua. Jadi ibu-ibu semua, tapi apakan daya? Kita bukan nak salahkan orang lain. Kalau boleh mak ayah kita nak hantar kita belajar dulu, tapi tak punya peluang. Macam saya kata tadi, peluang harfiah ni sangat terhad. Dan berapa ramai orang boleh mengajar? Setahu saya di Kuantan tu ada 3 orang yang boleh mengajar. Alhamdulillah di Kuantan. Tapi bukan semua aktif. Bukan semua yang aktif. Di KL ada beberapa orang. Di Perlis, di Johor Bahru, di Singapura, di Terengganu, di Kelantan. Sangat terhad tenaga pengajar. Sangat terhad. Jadi boleh dah mari kemaman ni manfaat secukupnya. Jadi saya cakap dengan Ustaz Syed, kita gunakan seminggu. Seminggu ni memang padan bagi saya. Memang cukup-cukup. Harap beri komitmen sepenuhnya. Jangan cepat mundur. Sabar dulu. Harfiah pun saya tak tahulah Ustaz, apa tu harfiah ni? Tak pernah dengar pun. Ini yang saya nak cerita. Sedikit tentang pribadi saya. Sekarang saya duduk di Kuantan tadi, dan semua sudah saya bukan hanya tolong saudara baru, malah saya dah berumah tangga dan beranak pinak di Kuantan, tinggal di Kuantan. Rasanya tak berpindah tempat lain lagi lah. Duduklah situ. Dan sekarang nak melebar ke Kemaman. Saya harap orang Kemaman manfaatkan peluang ini. Okey. Apa tu harfiah? Sebelum harfiah kita tengok soalan saya bagi Quran tu dulu.
Apa tu Quran? Sebelum cerita Quran harfiah, kita Quran dulu. Semua tahu Quran itu adalah kalamullah, wahyu yang Allah turunkan, hudan linnas. Syahrul Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas. Jadi petunjuk bagi manusia. Allah tak kata hudan lil Arab, bukan hudan lil ustaz, bukan hudan lil ulama, hudan lin nas. Petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk untuk para ustaz ya. Bukan petunjuk untuk orang Arab. Tak. Untuk manusia. Siapa manusia? Kita. Sebahagian daripada manusia. Orang Cina, orang Melayu, orang Jawa, orang tak Jawa, orang putih, orang hitam, asal nama manusia, dia ada hak. Dia boleh. Tak boleh lah Ustaz, bahasa Arab susah. Semua kata susah. Ustaz pun kata susah. Kalau susah, Allah tak turun, Allah turunkan pada manusia sebab senang. Sebab hamba yang nama manusia mesti boleh, mesti tahu, mesti mampu. Semua kami dah belajar Ustaz, macam-macam dah, macam-macam ustaz dah, macam-macam sistem belajar. Tak kena je Ustaz, susahnya. Itulah suara-suara yang selalu kita dengar. Bila sebut bahasa Arab, semua kata susah. Saya nak buktikan. Ni ayat 17, ayat 22, ayat 33, ayat 40. 32. Ayat 32 dan ayat 40. Semua ayat ni terdapat dalam surah Al-Qamar. Bunyinya sama, lafaz yang serupa, tak ubah pun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad, dan demi sesungguhnya, yassarna, kami telah mudahkan. Allah kata kami telah mudahkan, bukan akan mudahkan. Dah lama dah mudahkan. Bila Quran itu kan 1400 tahun lepas dah. Dah lebih 1400 tahun dah Allah beritahu dah. Ketika ayat ini turun, Allah kata kami dah mudahkan. Maknanya sebelum turun lagi dah Allah kata dah mudah. Dan ketika dia turun dalam bahasa Arab, orang Arab semua faham dah. Orang asing belum belajar lagi. Orang Arab dah faham dah. Allah pun dah kata dah mudah. Mudah untuk difahami, mudah untuk dilaksanakan. Yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk peringatan. Li untuk az-zikri, peringatan. Fahal min muddakir, maka tak ada ke orang nak ambil peringatan, ambil tahu? Kalau Allah kata mudah, kenapa kita kata susah? Sedangkan Quran Allah turun untuk manusia. Mustahil Allah tak tahu tentang kehebatan kita. Dia cipta kita, dia mesti tahu kehebatan kita. Kita yang tak tahu kehebatan kita. Kita rasa macam susah, kita down. Ustaz pun tolong kata, ustaz kata susah bahasa Arab. Banyak saya belajar bahasa Arab dulu di Johor Bahru, saya cuba belajar. Semua ustaz yang kata susah. Ustaz tak ada motivasi pun. Tapi bila saya berjumpa dengan harfiah, yang saya 2 tahun saya belajar di Johor Bahru, saya belajar sama macam 2 hari saya belajar di Kuala Pilah. Nilai dia, rupanya cara main peranan, kaedah penting. Salah cara, yang senang kita takkan boleh buat. Apatah lagi yang susah, memang takkan boleh buat. Dan Quran ni wahyu. Quran wahyu, bahasa Tuhan. Kalau secalang-calang kita memang tak mampu. Tapi Allah Maha tahu. Hamba dia menginginkan maknanya, menginginkan maksudnya. Pasti Allah utuskan kaedah-kaedah yang orang-orang yang
berusaha untuk memudahkan cara. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan sistem harfiah dan bertemu dengan Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah. Beliau adalah guru saya. Ustaz Hashim Abdul Ghani, guru saya yang mengajar saya daripada asas, daripada kosong, tak tahu apa. Dan beliau adalah anak murid kepada Lebay Makdah bin Layang. Lebay Makdah bin Layang ni adalah orang yang pertama bawa sistem harfiah ni ke Semenanjung Tanah Melayu ketika Malaysia belum merdeka lagi. Lebay Makdah bin Layang belajar di Lucknow, India. Di sana beliau belajar tentang sains politik, dia pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggeris, pandai bahasa Urdu. Balik Malaysia, dia buka satu madrasah Islamic High School nama dia, di Pelangai, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Di sanalah beliau mengajar, dan Ustaz Hashim salah seorang daripada pelajar dia. Generasi yang ketiga. Bukan generasi pertama, generasi ketiga. Dan beliau jugalah yang mengajar Tunku Abdul Rahman yang di Pertuan Agong yang pertama, yang daripada gambar duit kita tu, dia lah. Tunku yang di Pertuan Agong itu adalah pelajar harfiah juga. Dia belajar Quran, dia belajar terjemah Quran, dia faham Quran. Jadi kita tak terkejut orang pandai Quran ni, dia jadi ketua, dia dikedepankan, dia jadi agong yang pertama. Banding agong yang lain, dia pandai. Lebay Makdah bin Layang ni masuk ke istana untuk mengajar Quran. Balik kepada Ustaz Hashim tadi, dia istimewanya beliau berbanding dengan guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain ni dia hebat ilmunya, tapi tak tinggalkan kenangan dalam bentuk tulisan. Maka bila meninggalnya, ilmu pun pergi sama, hilang sama. Berbeza dengan Ustaz Hashim. Ustaz Hashim ni bekas wartawan bernama. Jadi oleh kerana kemahiran menulisnya beliau tu, beliau rakamkan segala sistem ni dalam bentuk tulisan. Maka lahirlah buku pelajaran terjemah Quran, sistem harfiah, jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan ada kamus juga. Semua tu terpaksa berhubung di Kuala Pilah. Saya oleh kerana sulit untuk saya berhubung kerap, kadang-kadang suka nak dapat tu, saya pun terdesak juga. Maka saya usahakan juga, walaupun tak sehebat buku Ustaz Hashim, tapi saya cuba usahakan buku ini untuk menjadi latihan kepada pelajar. Sebahagian pelajar dia boleh menterjemah zahid di mulut, tapi bila menulis dalam bentuk tulisan, dia jam, dia tak mampu. Saya harap dengan buku ini boleh membantu kita mengenal pekat makna dan kita boleh menulis sekali. Maka itulah Ustaz Hashim yang mengajar saya selama 4 tahun saya belajar di sana, 91 sampai 95. Saya belajar di Kuala Pilah dan saya datang ke Kuantan 94 sampai 94. Saya datang Kuantan 95, sorry. 10 bulan 10 tahun 95 saya datang Kuantan. Ya, nak. Okey. 94 selepas tahun dia. 94 saya datang bulan 10, 95 saya kahwin 95, betul. Selepas tahun saya berada 94 saya datang Kuantan. Makna 3 tahun lebih lah saya berada di Kuala Pilah. Di sanalah saya belajar daripada kosong, tak kenal huruf. Boleh membaca, alhamdulillah. Boleh, tapi tak boleh terjemah. Dan prinsip pelajar di sana, setiap pelajar yang dah selesai 30 juzuk, sini ulang sebanyak sekurang-kurangnya 10 kali ulang. Itu belajar. Selepas belajar, kena mengajar pula tu. Pelajar senior kena mengajar pada pelajar-pelajar junior. Jadi saya pun begitu jugalah. Yang menyeronokkan yang saya nak kongsikan hari ini, pengalaman saya mengajar di Kuala Pilah dalam keadaan saya tak ada pengalaman. Saya mengajar salah seorangnya budak Thailand. Di samping yang lain tu budak Thai Singapura ada, budak-budak Malaysia ramai lah. Yang paling ramai sikit budak Singapura ada dalam 7-8 orang, budak Thailand ada dalam 3-4 orang. Yang menarik itu seorang budak Thailand tu tak pandai cakap Melayu, tak pandai tulis Rumi, tulis Jawi pun
Tak boleh juga. Quran, baca Quran tak tahu. Tak pandai baca Quran. Bayangkan, saya diberikan amanah untuk menguruskan benda ni. Sekitar 10-12 orang lah. Seorang ni budak Thailand yang tak pandai cakap Melayu, tak pandai tulis. Rumi tak boleh, Jawi tak boleh, Thailand boleh lah, tulis Siam. Cakap Melayu tak pandai, cakap Siam daripada Hanyai. Macam mana tu? Tapi rupanya bila kita ajar dan dia nak belajar, setahun 2 bulan habis 30 juzuk. Tapi jadual dia penuh. Daripada lepas subuh, rehat makan, sarapan pagi, kelas 9 sampai ke 10.30, rehat 11 sambung sampai 12, rehat sekejap, lepas zuhur sambung 2.30 sampai asar, lepas asar riadah sekejap, sebelum maghrib 6.30 masuk kelas mula, belajar mengaji pula. Pas maghrib antara isyak belajar lagi, belajar berpidato. Lepas isyak belajar lagi terjemah Quran. Itulah setiap hari. Setahun 2 bulan, alhamdulillah, habis 30 juzuk. Budak yang Thailand tu antara terjemahan yang bagus, meskipun ada pelat-pelat Thailandnya. Tulisan Jawi dia antara yang cantik, tulisan Arabnya, dan dia antara pelajar yang cemerlang dalam kelas saya. Kesan daripada tu melonjak semangat saya. Itu seronok rupanya. Saya rasa macam diberikan motivasi baru, semangat baru. Wah, aku kena mengajar. Seronok mengajar ni. Kita nampak seorang yang tak tahu asas apa-apa, kosong, tak pandai membaca, rupanya boleh. Boleh Arab tu. Bukan boleh menulis bahasa Melayu, tak, boleh Arab, boleh Quran. Dengan tata bahasa yang baik, dengan ilmu bahasa Arabnya. Itu budak umur 14 tahun. Saya datang Kuantan, saya ngajar orang Cina tadi, orang India. Yang saya banggakan, 2 orang sahabat saya, seorang India, seorang Cina. Yang seorang telah meninggal dunia, rahimahullah, sahabat saya. Dia seorang yang sangat rajin dengan membaca Quran, sangat rajin menterjemah. Bila kami sama-sama pergi Mekah, orang panggil dia ustaz. Sebab dia boleh baca Quran, dia boleh terjemah Quran. Dia pandai, orang banyak membaca, dia pandai berhujah. Orang Cina, orang India. Kalau orang Cina boleh, orang India boleh, saudara baru boleh, saudara lama lebih lagi boleh. Itu keyakinan saya. Orang yang baru bertemu Quran boleh, orang yang dah lama baca Quran lebih lagi boleh. Anda semua dah separuh kerja selesai, 50% kerja dah selesai. Dah tak perlu baca lagi. Belajar membaca dah tak perlu. Membunyikan dah, okey dah. Sebahagian nak mengerti saja. Macam mana cara nak ertikan? Erti dengan cara yang betul, dengan sistem yang betul, menepati kehendak bahasa Arab. InsyaAllah tak susah lagi. Sikit lagi kerja kita. Saya lalui zaman susah, zaman nak mengajar membaca, nak menyebut dengan betul, boleh menterjemah tu, 2 kerja sekali mengajar. Jadi apa yang saya nak tekan ke sini, ibu-ibu, bapa-bapa semua, adik-adik yang saya hormati sekalian, anda semua boleh, InsyaAllah boleh. Cuma bantu saya, bantu beri kerjasama dengan saya. Apa yang saya arahkan, ikut. Apa yang saya larang, jauhkan dulu. Jangan langgar siapa yang saya tetapkan. Sebab kalau tak menepati kehendak yang saya tu, dia tak mengikut kehendak, nanti dia akan dia tak akan jadi, kurang menjadi, okay? Antaranya sebab bila menterjemah, kaedah saya, kita ada satu sesi menterjemah Quran yang kontan tu Arab sepenuhnya, bukan ada makna. Lazimkan menterjemah Quran yang sepenuhnya Arab, tanpa ada tulis erti di bawahnya. Buku latihan tu sebagai bantuan untuk kita nak ingat ya, beri makna. Lepas tu tutup buku, kita buka Quran. Ketika menterjemah, buka Quran. Ataupun saya tulis paparkan di skrin. Dan bila saya suruh terjemah, sila terjemah. Kalau tak bantu, tak boleh, saya akan bagi boleh. Kalau tak ingat, saya akan bantu ingat. Kalau tak boleh sebut, saya akan bantu sebut.
Jangan susah. Tugas saya membimbing, bukan menyoal, bukan menemu-duga. Ini bukan minta kerja. Belajar ni kita ajar, kita bimbing, kita akan tunjuk, kita pimpin. Boleh mana? InsyaAllah. Jadi kalau sedia, saya akan beri kerjasama. Tapi kalau nak dengar, ustaz seorang pandai. Ustaz baca, ustaz terjemah. Saya bukan nak tunjuk ustaz pandai. Saya nak menjadikan tuan-tuan pandai. Boleh baca Quran, boleh terjemah Quran, boleh faham. Nak bagi cerdik, bukan nak tunjuk saya cerdik. Okey, saya nak pindahkan kemahiran menterjemah ni kepada anda semua. Tapi kena bersedia, betul lah. Rasa nanti dulu, nanti lah Ustaz, saya nak dengar je Ustaz. Saya pun datang sini nak dengar je, tak nak coba. Ada angkat tangan? Tak ada Mana datang sini memang nak baca betul nak bagi jadi betul. Buka Quran, kami memang boleh terjemah ni, Arab ni penuh ni saya nak boleh terjemah. Betul? Boleh? Boleh saya nak dengar suara? Boleh semua? Alhamdulillah. Itu saya nak, memang saya baru semangat ni. Saya memang nak banyak cukup-cukup ni. Baik. Cara dia belajar harfiah. Harfiah adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Inilah sistem yang kami belajar di Mahat Tibat Sunnah. Yang saya ajarkan pada pelajar Thailand, yang saya ajarkan pada saudara baru, dan begitu juga pada saudara lama. Dan apa yang saya sendiri rasakan, boleh faham Quran, boleh terjemah Quran, boleh tahu tata bahasa Arab tu, dan mudah pula. Tak sesulit sebagaimana yang kita digambarkan. 13-14 tahun belajar mengaji pondok, belajar nahwu je 13-14 tahun. Oh iya ke? Tak ada ke cara jalan pintas? Sebenarnya ada. Kita tak jumpa cara. Ada kadang, tu saya kata, kita tak jumpa. Yang jumpa kadang tak minat. Harfiah ni dah lama dah, sebelum perang lagi. Sebelum perang Jepun ada. Tapi berapa ramai yang belajar? Kami yang belajar, budak Thailand ada dalam 4-5 orang, budak Singapura ada 7-8 orang, budak Malaysia pun yang datang daripada Keratung, daripada tempat orang susah. Masa tu buah kelapa sawit jatuh. Pelajar-pelajar yang tak lembab-lembab, yang tak cerdik, dah tua belajar tu. Tapi apakan daya, itu yang ada, jalan terus. Harap-harap bila tercetus di sini dia akan subur lagi, insya-Allah. Baik, inilah harfiah, inilah cara dia. Harfiah sangat membantu. Bukan saya kata terbaik. Harfiah boleh membantu bagi yang sesuai. Sebab ada banyak sistem. Ada orang kata belajar dengan cara Baghdadi, belajar bahasa Arab, baru belajar terjemah. Macam-macam cara. Tapi setakat yang saya lalui, yang saya belajar sendiri, kita boleh faham Quran, boleh tahu tata bahasa. Dan saya mengajar bukan saudara baru je. Sekarang ni saya mengajar saudara lama, yang antara pelajar yang boleh saya banggakan, generasi yang terlama, yang paling lama bertahan, hampir 16 tahun belajar dengan saya. Dah masuk juzuk yang ke-26, 25 atau 26. Dah berbelas tahun belajar dengan saya. Daripada pencen sampai umur 74 tahun, 75 tahun. Masih belajar dengan saya lagi. Daripada kosong tak tahu, sekarang ni boleh baca Quran. Bukan sekat tu, rujukan semua kitab Arab, tak berbaris. Baca Arab gondol. Tu mana Arab gondol? Arab tak ada baris semua. Rujukan mereka semua. Dan mereka faham. Dan itulah yang hari-hari bawa. Bila kelas bawa buku rujukan semua dia. Kerja saya dah mula ringan. Saya tak perlu rujuk banyak sangat. Mereka dah rujuk sendiri. Ustaz, ini buku ni kata ni, buku ni kata begini. Itu umur semua 6 siri, 7 siri semua yang boleh. Kalau mereka boleh, yang lebih muda lebih lagi boleh. Sungguh. Bayangkan, semua 60 ke atas. Kalau setakat terjemah satu muka surat tu, mainan. Terjemah bukan masalah, tapi macam mana nak i'rab dia? Macam mana nak bahaskan dia punya grammar dia? I'rab lafaz ke i'rab jumlah ni?
Mabni ke mu'rab ni? Fi mahalli ke? Muqaddarah ke? Zahirah ke? Semua nak dibahaskan. Kalau kita tengok orang yang dah berusia, tak boleh dah ustaz, karat. No, saya ada jawapan dia. Tak percaya, datang Kuantan. Tengok macam mana orang Kuantan. Kami ni dah tak boleh lah ustaz, dah lama dah karat. Tak ada. Manusia boleh, orang tua boleh, budak-budak boleh, orang Cina boleh, orang India boleh, orang putih boleh. Nama kata manusia semua boleh. InsyaAllah boleh. Kita macam pelik kan? Lalu ya, Sabtu Minggu ni kosongkan, korbankanlah sesuatu yang kita sayang. Ada sinetron ke, ada apa yang kat rumah tu, tinggalkan tu. Drama lah sangat ke apa, tinggalkan. Jangan, tinggal Sabtu Minggu ni memang cuba berikan fokus. InsyaAllah boleh. Bulan puasa tu saya buat seminggu, saya dibuat di Naratiwat, petani. Orang petani boleh juga. Orang petani. Tapi satu hari 4 jam saja. Sebab bulan puasa, malam tak boleh buat. Bulan puasa pun, itu pun saya pun rasa, macam mana Allah bagi saya tenaga 4 jam straight daripada pukul 10 pagi sampai pukul 3 petang, kecuali solat. Memang saya pun pelik juga. Kalau biasa bukan bulan Ramadan, saya memang tombang saya. Tapi saya pun pelik, mana Allah bagi tenaga tu. Selama seminggu, orang petani cakap Melayu bukan fasih sangat, tapi alhamdulillah boleh. Boleh juga. Ini orang Kemaman. InsyaAllah boleh Pak Yawan. Mantan pelajar harfiah juga. Pak Ayub senior saya. Baik, Pak Ayub Kemaman mana? Sini? Kuala Kemaman. Wah, kenal lah sini lah. Ada yang kenal? Tak kenal, okey. Baik. Dah sedia nak kenal nak belajar harfiah? Ada nak tanya setakat ni? Ada yang tak faham apa yang saya kongsikan tadi? Okey, boleh Saya harap soalan pertama saya jawab. Macam mana prinsip kita nak belajar harfiah ni? Bila kita buka surah kita tengok surah Al-Isra. Ini prinsip kita dalam belajar harfiah. Kalau mengantuk ada ceklat gula-gula. Saya mula mari sini orang panggil ceklat lah. Okey. Harap masih belum mengantuk lagi. Belum lagi. Okey, baik. Okey, kaedah nak belajar harfiah kena ada tahu, kena ada cara dia. Bukan hafal saja. Prinsip kita buka surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini prinsip kita dalam belajar harfiah. Wala takfu, jangan kamu kuat ma laysa laka bihi ilman, apa yang kamu tak ada ilmu. Buat kerja kena ada ilmu, kena ada tahu cara dia. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan ditanya nanti. Apa kaitan ayat ini dengan harfiah? Syahid ayat ini, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati. Ini 3 panca indera ni adalah saksi utama dalam kita menerima sesuatu maklumat, baik atau maklumat buruk. Dia saksi utama dia. Sehingga hari akhirat ni dia akan dipertanggungjawabkan. Maka dalam kita belajar, kita jadikan ini asas kita. Ketika membaca, jangan baca dalam hati. Baca dalam hati rasa betul, molek.
Bila kita nyaringkan suara, semua tahu. Panjang pendeknya, itu kalau tajwidnya, terjemah out. Jadi belajar harfiah, suara tak mau simpan-simpan. Ini nasihat saya. Simpan suara, tak jadi. Kita kena keluarkan. Belajar cakap Arab juga. Assalamualaikum, kaifa halukum? Ana bi khair. Kuatkan. Saya tengok dekat Indonesia macam tu. Lepaskan suara. Kita kena dengar suara kita. Sebab yang kita dengar dia rakam. Tak ada saya. Orang gelak, tak apa. Boleh pahala kita. Kalau nak pahala free, tak apa. Biar orang terburai perut ketawa biarkan. Kita boleh pahala. Orang nak berempat pun kita pahala transfer ke kita. Tak ada masalah. Dan ilmu ni makanan rohani kita. Malu tak perlu timbul. Kalau buat maksiat dia malu. Kalau malu buat maksiat. Tapi ini lapar. Lapar makan. Perut dah lapar. Malulah nak makan. Makan lapar makan. Bismillah. Malu bukan belajar tempat dia. Belajar tak ada rasa malu. Dah tua ke? Biasa. Kita tak tahu. Kita buat cara tak tahu. Jangan kita tak tahu buat macam tahu. Itu sombong ni. Orang sini kata gong, betul lah? Saya orang Melaka tadi takut salah tempat guna. Jadi belajar kena keluarkan suara. Kalau seorang tak mahu kita baca ramai-ramai tak apa. Macam sekolah tadika. A'udzu, aku berlindung. Sebut ramai-ramai tak apa. Diingat. Bayangkan, contoh saya bagi bukti, anak kita, cucu kita kan, dia bukannya tak kenal huruf, tak pandai baca Quran lagi, tak pandai boleh baca buku apa, besok kapan tak pandai. Buka lagu Siti Nurhaliza, boleh hafal dia. Hari-hari dengar benda yang sama. Tapi kalau kita tune pergi ke Quran, hari-hari buka surah Al-Kahfi, dia boleh hafal. Bayang tengok dekat Indonesia macam mana, yang sistem macam mana, kaisar lah, sistem macam-macam. Budak yang tak normal, hari-hari daripada kecil dia dengar, dia perdengarkan Quran. Anak dia problem, lahir dia tak boleh terus hafal Quran. Itu dengar saja tu, belum baca. Penting. Telinga kita ni, dia ada satu memory dia, tak tahu berapa gig tu. Bukan gig ke, tera. Banyak dia simpan maklumat. Banyak maklumat dia simpan. Dengar je, dia rakam. Berapa ramai orang buta yang hafal Quran, hafal hadis, jadi ulama', jadi tempat rujuk orang-orang yang celik, orang yang lengkap pendengaran. Allah bagi pendengaran dia, itu satu pendengaran. Wal basar, dan penglihatan. Pendengaran penting kita belajar. Mana ketika belajar, saya nasihatkan jangan baca dalam hati, baca keluarkan. Kalau seorang tak mau mengganggu orang lain, sekadar kita mendengar. Dalam kelas ni, kalau saya kata sebut, ikut. Kalau saya baca sama-sama ke atau seorang, coba. Siapa nak offer, angkat tangan. Okey, boleh? Semangat ni, bagus. Kedua, wal basar, penglihatan. Baca jangan pejam mata. Pejam mata, tak ingat. Buka mata, tengok. Saya perlu tulis, saya tulis. Sekarang saya nak jimatkan masa daripada mula, saya gunakan projektor. Harapan saya kurang sikit waktu saya menulis. Nak jimat masa, saya pancarkan kat skrin sudah. Bila kita pandang benda yang sama setiap hari, pejam mata pun nampak. Kita sebut, dengar, pandang lagi, insya-Allah. Jadi nasihat saya, ketika baca, biasakan baca Quran. Pada tulisan Arab. Jangan biasa pada terjemahan Melayu. Terjemah Melayu buka Arab tak nampak. Tak boleh terjemah dia. Nak baca Arab ke baca Melayu? Nak baca Arab nak boleh kan? Jadi sila bantu saya. Kalau dah sediakan, ni kena saya mati ni. Inna sam'a wal basara wal fuad, dan hati.
hati, kecenderungan kita, keinginan kita, kehendak kita, pastikan seiringan. Kalau mata pandang sebut tapi otak ke lain, berangan ke lain, masih lagi tinggal lembu kambing kat rumah, tak fokus, sulit sikit lah. Doa pada Allah, tanamkan semangat, barukan tekad, ya Allah, hari ini aku nak cuba belajar sedaya mungkin untuk menguasai ilmu Quran. Mudah-mudahan ini pencetus titik permulaan untuk aku melangkah jauh lebih jauh lagi. Semoga Allah mudahkan aku, ya Allah, kau mudahkanlah. Doakan. Kita sama doa, semoga insya-Allah Allah mudahkan. Hari ini hari Isnin, hari bekerja, kita tinggalkan tugas-tugas kat rumah ni. Kita korbankan sesuatu yang menjadi tanggungjawab kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah cepatnya doa kita termakbul. Hadirin ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, ini syarat kita dalam belajar. Baca, kuatkan, biar dengar. Mata beri tumpuan, pandang. Kalau suruh pandang, pandang. Jangan hafal pejam mata, tak nampak, tak akan ingat. Kena buka mata kita, pandang dan pandang dan pandang. Okey. Dan saya rumuskan, inilah yang kami selalu diingatkan, luruskan niat kita belajar. Bukan hanya sekadar nak pandai je. Kita cari redha Allah. Sampai masa dia Allah akan pandaikan kita. Ada orang cepat, ada orang lambat. Jangan kita terlalu dia pandai, dia ni, dia tengok buku dia ni, memang dia pandai, ustaz puji dia. Kan saya jumpa orang yang minta dipuji je, bukan pandai minta dapat redha Allah, minta orang puji. Dan dia kata orang puji dia pandai. Dia cari redha Allah. Luruskan niat kita. Sampai masa dia Allah berikan pandai, Allah cerdikkan kita, Allah cerahkan kita. Ada orang lambat. Saya ada pengalaman. Pelajar saya di Kuantan, dia ni belajar Allah, saya kata memang rajin sungguh, tapi dia suka niru. Dia niru, dia tulis makna kat bawah Quran, tak pandai-pandai. Isim tak kenal, fi'il tak kenal, ulang. Lepas tu saya buka kelas baru, pindah lagi, dia ikut saya kelas baru, nak belajar lagi bawah lah, pun tak pandai juga. Sampai 5-6 kali pindah kelas nak belajar, tapi tak ikut saya punya kaedah. Saya kata jangan tiru Quran, jangan beri makna kat Quran. Tak dapat tak apa, saya tolong dapatkan. Tak ingat tak apa, saya tolong ingatkan. Tak boleh sebut tak apa, saya tolong bantu sebut. Tapi jangan tulis makna daripada Quran. Di mata kita, fokus kita pecah, pergi dua hala ni, tak beri tumpuan. Saya cakap macam tu, kalau nak belajar saya, tidak, sampai bila? Dia tekad, dia ubah sekejap rupanya. Dia ubah, umpama macam jamak takhir. Selama yang dia belajar tu semua, bukan saja dia datang balik semula, sekali terjemah satu muka surat. Daripada tak pandai terjemah, terus boleh. Jadi penting. Bila tu Allah mudahkan, senang kalau Allah nak mudahkan. Dan ketika membaca Al-Quran, kaedah harfiah, kita baca Quran, kita tak wakafkan baris-baris yang di akhir. Kita akan baca sebutir. A'udzu, aku berlindung, dengan Allahi, Allah, min, daripada asyaitan. Ada alif lam, sebut alif lam. Tak boleh min, daripada syaitan, tak mau. Kalau ada alif lam samsiah ke, alif lam kamariah ke, sebut al. Dan baris di hujung asyaitani, tadi asyaitan, tak mau. Semua baris-baris di hujung tu zahirkan, sebab dia ada kontak pada ilmu tata bahasa. Asyaitani, syaitan, ar-rajimi, yang direjam. Itu kaedah. Kita tak akan wakaf ketika membaca. Okey. Dan ketika menterjemah pun kita tak akan kita baca dengan secekap mungkin, fasih dan cekap. Kita
ketika terjemah. Ketika membaca pula kita tak lagukan. Tak macam kita belajar taranum, bukan kita belajar tajwid. Kita baca masa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitanir rajim. Alif lam mim. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Zalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab, tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terjemah macam tu ya. Kalau je Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Wah, itu kita tak kurangkan. Kita ubah sikit. Kita baca macam biasa. Bukan saya tak nak lagu-lagu kan. Bila lagu dah masa dah banyak sikit tu. Kita kurangkan. Kita nak cepat. Tapi kita tak abaikan hukum tajwid. Tanpa mengabaikan hukum tajwid. Kekalkan. Panjang pendeknya, makhrajnya jaga. Dan ketika menterjemah kita akan ulang-ulangkan. Dalam satu ayat tu kena berapa kali ulang. Dengan kita ulang, insya-Allah yang mendengar akan menumpang sekali sama. Yang membaca bila kuat orang lain akan dengar. Yang kita dengar tu dia akan rakam. Okey? Dan ini saya jangan lihat erti terjemahan kecuali jika benar-benar rupa. Ini penting. Setelah kita dah cakap terjemah, jangan tengok mana. Pandang pada ayat Quran. Okey, jadi semua Quran dah ada tu, saya senang hati. Nanti bila sesi buka Quran, kita semua buka Quran, cuba terjemah Quran. Tanpa ada nota pun pada Quran. Kalau lupa pun ada nota pada notebook. Jangan tulis pada Quran. Tulis pada notebook. Celing sikit okey, tak apa. Tak. Adatlah kita memang bukan semua kita boleh ingat. Tak apa, tengok saya izinkan. Kemudian jangan sekali-kali pindah erti dia. Ubah erti yang diberikan. Dalam Quran yang saya tulis tu, bawah tu saya beri erti sepenuhnya. Erti yang ada tu kekalkan. Sebab erti yang kita berikan tu mewakili tata bahasa. Ada kaitan dengan ilmu tata bahasa. Untuk kata nama lain laras bahasanya. Fi'il lain laras bahasanya. InsyaAllah kita akan belajar. Untuk sesi hari ini saya fokus pada bagaimana cara nak ertikan saja. Bukan belum tata bahasa lagi. InsyaAllah besok baru saya. Hari ini lebih macam mana nak menterjemah saja. Nampak perkataan begini, bagaimana cara terjemah. Itu saja. Boleh? Kemudian baru kita nak masuk surah Fatihah. Sebelum masuk surah Fatihah, saya nak bagi peluang untuk bertanya. Ada nak tanya? Mana-mana pelajar, student kat mana? Bawah. Dia ikut tak? Oh. Ya, saya. Biasanya, terima kasih Ibu. Soalan Ibu tanya, macam mana kita nak mengelakkan bila baca Quran tak bagi boleh hilang mengantuk. Nak mengantuk, nak tidur senang baca Quran kan. Baca Quran sekejap tidur Tapi kalau saja nak tidur memang tak jadi tidur. Paling kiri, paling kanan tak boleh tidur. Betul? Baca Quran terus tidur. Antaranya kita baca kita tak tahu makna. Bagi boleh makna. Kita tahu makna, insya-Allah dia akan. Saya pelajar saya yang umur 74 dia cerita dulu Ustaz kami baca Quran hanya lebih pada atas tuntutan pahala saya. Lepas setengah jam paling lama tu dah rasa muak ngantuk. Sekarang ni tak terasa 1 jam tu berlalu macam sekejap sangat. Sebab galib dengan ini jumlah fi'liyah lah, ni jumlah ismiyah, ini isim mausul, ni silah mausul. Oh, ni jadi apa? Ini mubtada khabar punya. Ini fa'il, ini maf'ul. Nampak leka dok mikir. Nampak perjalanan ayat tu. Fikir tata bahasa itu cerita tata bahasa, belum cerita tafsir lagi. Ni tafsir masuk ayat ni macam mana? Kenapa dia begini? Kenapa tak jadi begini? Oh, ternyata begini jadi lain. Oh. Duk mikir ni. Duk leka 1 jam tak ada rasa.
Bila kita dah ada ilmu alat. Jadi insyaAllah ibu sabar. Mudah-mudahan lepas ni kurang mengantuk. Bukan tak mengantuk langsung. Tak mengantuk, tak tidur pula ni. InsyaAllah boleh. Baca doa dulu, InsyaAllah boleh hilang mengantuk. Ada lagi soalan lain? Tak apa. Kalau tak ada faham, boleh angkat tangan selalu, tanya. Tak ada rasa malu di sini. Tanya saya terus. Baik. Boleh kita sama terjemah lafaz ta'us? Ke nak rehat dulu? Nak rehat bagi lugu-lugukan pinggang dulu, lepas tu baru kita masuk. Rehat dulu? Boleh? Siap. Okey, baik. Saya bagi rehat 15 minit 15 ke 20 minit, boleh? Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, kita lihat dulu sekejap deh. Kita sedia air lah tu sikit. Air siap ada ke? Warna atas ni ada. Warna atas ni kat belakang tu. Ambil. Tanda, siapa kita ada tanda atas ni,